بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين النفاس والنفاس هو الدم الخارج خارج الولادة. Jadi tajuk baru ialah an-nifas. Permulaan nifas itu iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Maknanya selesai daripada infisal, berpisah, bercerai anak itu daripada ibu. Kalau masih lagi ada terlekat anggota pada ibu, makna tidak nama darah wiladah, darah yang tubik masa tu mesti selesai, maknanya mengiringi wiladah, mana habis sudah keluar habis segala anggota janin ataupun bayi, makna infisal daripada tubuh ibu. Maka lepas pada tunya tubik darah, itulah dipanggil sebagai darah nifas. Namun nifasu lughatan, nifas dari sudut bahasanya ialah al-wiladah. Nifas tu sendiri dari sudut bahasa ialah makna dia wiladah, makna beranak. Jadi darah nifas, darah beranak kalau makna bahasa lah. Wa syar'an, dan pada syaraknya makna nifas pada syarak, huwa damul khariju, iaitu darah yang keluar min farjil mar'ati, yang keluar daripada faraj perempuan. Faraj itu maksudnya faraj itu maknanya kubul lah. Aqibal wiladati, maknanya mengiringi akan wiladah. Artinya murad dengan kata aqibal wiladah tu artinya ba'da faraghi rahimi minal hamli, yakni selepas daripada qasun. Selepas daripada qasun maksudnya selepas daripada selesai ataupun qasun rahim. Rahim bahasa Melayu kita ialah beranak. Rahim minal hamli, daripada hamli. Hamli itu baby, janin yang di dalam perut. Hamlun tu maknanya janin, baby. Hamil mana yang mengandung. Daripada qasun rahim. Rahim ini makna nama bagi satu kejadian yang kita bahasa Melayu panggil beranak. Yang mana
Mana rahim ini ialah salah satu daripada nama Tuhan. Begitu dinamakan kejadian ini sebagai rahim, makna kasih saya. Yang bermakna bahasanya anak ini sebelum daripada dia tu keluar ke alam dunia tu, dia duduk dalam lingkungan kasih saya. Maka dengan sebab itulah firqah ataupun syafaqah yang paling tinggi yang ada kepada manusia terhadap manusia itu ialah ada kepada ibu terhadap anak kecilnya. Kerana anak kecil itu mari daripada rahim dia. Lingkungan kasih saya dia. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa summiya nifasan limadha. Dinamakan akan nifas itu ialah nifas. Limadha? Kerana apa? Li'annahu yakhruju akiba nafsin. Kerana keluarnya darah nifas ini selepas daripada nafsin. Nafsin, makna yakni nafsin tu dulu dia kata maknanya ialah al-wiladah, selepas daripada beranak. Sebab tu nama dia nifas. Kerana nifas itu pada bahasanya makna dia beranak. Makna wiladah. Jadi darah tu keluar selepas daripada beranak. Maka dengan sebab itulah dinamakan dia tu sebagai nifas. Fa kharaja bima dzukira, maka keluarlah dengan kata maknanya keluar darah yang keluar daripada faraj mar'ah itu itulah fa kharaja bima dzukira, dengan barang yang disebut akan dia itu keluar oleh damul talq. Damul talq makna darah semata-mata. Darah semata-mata tanpa qaid. Bigari qaidin, itu makna darah semata-mata, darah yang tidak ada qaid dengan apa-apa pun. Tu. Maka terkeluar daripada ta'rifan makna darah nifas. Wal khariju ma'al waladi, dan juga darah yang keluar serta ma'iyah, makna serta dengan beranak, masa duduk beranak, serta dengan anak. Walad. Darah tubik serta dengan anak tu. Jadi menyertai masa duduk tubik tu, bila-bila dia tubik anak tu, bila-bila tu juga tubik darah. Sambil-sambil. Anak ingat. Maksudnya kita tak sebut bila-bila tu, kita ingatlah. Di luar sana tu ada orang luar. Jadi itulah kita pun ubahlah sikit. Bila-bila tu dia mau tak bahan. Sambil-sambil. Begitu. Hilir juga kita pun. Jadi sambil-sambil duk keluar. Sambil-sambil duk keluar. Apa nak anak sana tu? Sambil itu keluar darah, maka itu bukan darah nifas. Falaisa, maka tidaklah keduanya. Kedua damu talq dan juga al-kharij ma'al walad itu ialah bihaidin dengan haid. Bukan itu bihaidin dan falaisa, dan tidak adalah kedua tu ialah dengan haid. Dan tidaklah dia tu haid, darah haid. Dia ada juga mana darah haid itu dia ada berhubung dengan darah haid yang sebelumnya. Karena perempuan yang hamil ni, dia asalnya perempuan yang hamil ni ghalibnya tak tubik darah haid. Kerana apa? Kerana orang panggil nutfah itu akhirnya dia duduk sepa, orang kata. Pada muka orang panggil arq, maknanya urat yang keluarnya darah fi aqsa rahmil mar'ah. Pada bahagian shilin rahim perempuan itu, bahagian atas lah shilin. Itu adalah orang dia, itulah tubik, orang panggil darah haid. Bila lekat perut dia duduk sepan situ. Sebab itu pada galiknya maknanya orang yang hamil itu dia tak keluar darah haid. Sehingga 4 bulan kehamilan, 4 bulan yang pertama dia tak tubik. Tak tubik darah haid. Jadi kerana dia maknanya orang panggil muka itu dia tu dia ada benda yang menyumbang padanya. Tetapi kadang-kadang ada juga tidak menafikan bahasanya ada. Orang panggil ada perempuan yang mengandung itu makna keluar haid juga. Maka itu tak ada pelik sekali lah. Kerana orang panggil makhluk yang namanya benda baru ni dia tidak sempurna. Sebab gitulah makna kita orang lelaki-lelaki ni bila lah ketua ni dia nak jadi biasa, dia tubik. Itu duduk tubik sebab getah. Kalau kepala pahit tu getah kepala pahit tu. Hak tu tak apa, boleh ada kedai spare part dia. Tapi kita ni tak ada. Itu makna cara dia makan obat ke patai ke berapa begitulah. Jadi samalah juga orang perempuan pun makna sepatutnya tak tubiklah darah haid. Tapi ialah kadang-kadang yang rejak juga
Jadi kalau darah tu dia berhubung gitu, maksudnya itu makna darah haid. Tapi sekarang dia bukan darah haid. Kedua-duanya damu talqin itu dan juga ad-dam al-kharij ma'al wali itu yang dianya bukan darah haid. Mana li'anna dzalika min atharil wiladah. Mana kerana demikian itu ialah itu bukan darah haid, kerana dia adalah kesan daripada beranak. Tu. Tapi kalau dia tubik tu belum daripada selesai infisal anak daripada tubuh ibu maka juga dia tu bukan darah nifas. Wala yuqas wala nifasin falaysa, tidaklah kedua-dua saat ni bihaidin wala nifasin, nifas pun tidak juga, haid pun tidak. Kerana kalau nak kata haid dia ada lagi qaid dia. Nifas tidak, sebab nifas itu dia keluar selepas dia panggil akibal wiladah. Qaid mana-mananya mana mengiringi sedikit daripada wiladah. Tu. Jadi haid bukan, nifas pun bukan. Kata bukan haid tu kerana itu berlaku adalah daripada kesan beranak. Dianya bukan nifas li taqaddumihi, kerana terdahulunya oleh darah dam itu ala khurujil waladi, di atas keluarnya anak. Selagi tidak selesai keluar anak, maka tak boleh disifatkan dia adalah darah nifas. Bal dzalika damu fasadin, bahkan demikian itu mana damu talq al kharij ma'al waladi, itu adalah damu fasadin, darah rosak. Naam, ya istidrak daripada kata dia tu falaisa wala binifas wala bihaidin. Ya betul lah dia bukan darah haid. Darah yang keluar serta dengan anak tu, itu bukan darah haid. Betul kata lagi tu. Naam, ya. Itu istidrak. Istidrak daripada kata tu. Ya, tapi kalau dia buat istidrak dengan naam, maknanya kita kena kata lagi tu. Betul lah kata mana falaisa bihaidin. Dia tidak haid tapi al-muttasilu min dalika, yang berhubung daripada demikian itu, mana al-kharij ma'al walad sana. Darah hok tubik serta tubik anak, tapi darah tu dia muttasil dengan darah yang dahulu. Al-kharij itu bihaidiha min dalika, bihaidiha dengan haidnya al-mutaqaddimi. Mana apabila dihukumkan bahawasanya darah hok tubik bela-bela dah sebelum daripada beranak tu ialah darah haid. Lepas tu bila masa dia tu duduk beranak sambil-sambil itu masih lagi keluar darah, maka itu ialah fahaid, mana itu haidun, ialah haid. Jadi maknanya fa fihi tafsilun. Kalau soalannya berbunyi bagaimanakah darah? Ini orang tanya begini, orang tanya, Ustaz, darah hok tubik bela-bela, hok sambil-sambil beranak tubik anak tu darah apa? Lalu kita jawab dia, cara jawab dia fa fihi tafsilun. Maka sabitlah padanya tafsil. Bagaimana tafsil? Jika yattasil, jika berhubunglah dengan mana damul haid al-mutaqaddim, itu maka itu haid. Fa haidun fa huwa haidun. Fa illam yanfasil, maka mana itu bukan falaisa bihaidin. Itu istidrak daripada kata falaisa bihaidin. Tambihun ay hadza tambihun munabbihun liman ghafala. Tambihun itu ialah maklumat-maklumat yang biasanya orang terlepas pandai. Jadi jaga-jaga perhatian. Qaluhu aqibah hazfu ya'i at-tatiyah. Aqibah tu perkataan musannif, aqibah tu dihazafkan akan ya yang bertitik di bawah. Itulah orang panggil uqaibah. Maknanya dengan wazan tasghir. Dulu mana mengiringi sedikit, bukan petikah lama. Tu. Jangan petikah lama petikah lama pasal sebab tu uqaibah maknanya mengiring sedikit, selalu. Jadi dihazafkan itu huwa al-afsah, terlebih afsah, terlebih nyatulah. Afsah ni fasah ni ialah al-ibanah, makna nyatu. Mana terang wa maknahu, dan maknanya mana akibat tu sendiri tu tak payahlah kita buat wazan tasghir. Kalau macam qabla tu makna qubail sabhi,
Apa nama as-sahr? Sahar itu ialah qabailus subhi. Sebelum sedikit daripada subuh ni. Jadi berkaitan akibah tu sendiri dah ada makna ni. Wa ma'nahu makna akibah itu alla yakuna mutarakhiyan. Bahawa tidak adalah khuruju ad-dam itu ialah mutarakhiyan, bertangguh, bertempuh. Walaupun kita tidak wazan tasghir mengiringi sedikit pun tak apa. Akibah tu maknanya dia tidak memberi faham makna tarakhi. Mana selalu dah. Mengiringi pakai selalu dah. Tu jadi sebab itu maknanya dengan tidak ada ya itu adalah afsah. Terlebih nyata. Nah, kerana maknanya mana akibat itu ialah alla yakuna mutarakhiyan amma qablah. Daripada barih sebelum daripadanya, sebelum daripada khurujud dam itu. Maksudnya dia tak bertempuh, tak lama sangat. Tu. Jadi itu mana nyata dengan kata akibah. Ya. At-tahtatiyah. At-tahtatiyah makna baris bawah. Itu makna ya tu sebenarnya itu dhabit lah. Dhabit dia kerana asalnya bahasa Arab ni tak ada titik ni. Sebab tu dia sebut ta al-fawqiyah. Kita kata duk ajak apa titik bawah ya, titik bawah dah ni. Atau al-musanna tu makna yang di titik dua kan. Qala muallif rahimahullah taala al-istihadatu itu mencelah tajuk al-istihadah. Pada tajuk mana haid dan nifas ini al-istihadah dan al-istihadah bahasan perbicaraan mengenai istihadah juga dia akan tarik mari juga haid tu sendiri. Kerana berlaku orang panggil di situ orang panggil kecelaruan sedikit, semabu. Apabila orang panggil berhimpun maknanya tentang makna dia adakah darah istihadah atau darah haid. Qala wal istihadatu huwa ad-damul khariju ini hak syar'an adalah. Wana wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Mana istihadah itu makna darah yang keluar daripada farjil mar'ah lah. Itu maklum pada bukan hari-hari haid dan juga hari-hari nifas. Beranak, tidur. Haid ini mana dia kena cukup 24 je sehari semalam dan jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi darah tu maknanya tak cukup 24 je ataupun lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan nak kata darah nifas pun bukan lepas pada beranak. Maksudnya darah yang keluar selain daripada ayyamil haid. Maksud ayyam itu ialah waktu haid dan juga nifas. Qala wal istihadatu huwa ad-damul khariju. Bermula istihadah itu ialah darah yang keluar li'illatin kerana penyakit. Darah istihadah tu darah keluar mana li'illatin kerana penyakit, ada penyakit. Kalau darah itu ialah darah tabi'i mar'ah. Darah dam tabi'i mar'ah. Mana darah tabiat perempuan dan itu boleh menjadi suatu penanda aras kayu pengukur kepada kesihatan orang perempuan. Mana dari sudut intizamnya dia, dari sudut orang panggil qadarnya dan juga masanya keluar. Jadi apabila dia tidak intizam, itulah kecelaruan keluarnya itu maknanya bermakna itu tidak intizamnya. Orang panggil perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan tubuh pada orang perempuan. Jadi darah istihadah ialah darah illah kerana ada illah penyakit. Min irqin daripada organ min adnar rahimi daripada serendah-rendah sekurang-kurang rahim bahagian bawah. Dia bagi daripada situ. Jadi kalau darah ini dia panggil dia tubik daripada min aqsar rahimil mar'ah. Mana setinggi-tinggi bahagian siling. Darah istihadah ni mari daripada bahagian bawah lantai kita panggil. Tu. Adalah di bahagian dia panggil dia berona. Yuqalu lahu al-adilu dikatakan baginya bagi darah yang keluar daripada adana rahimi darah istihadah dipanggil dia al-adilu bidzalin dengan zal mu'jamah yang bertitik. Jadi kalau tak bertitik gak jadi dal dengan zal yang bertitik adilu. Jadi kalau mu'jamah makna yang bertitik
Wa yuqalu bimuhmalah. Muhmalah dihampakan daripada titik. Jadi dikatakan dengan muhmalah. Kalau muhmalah jadi al-adilu biddal. Dikatakan bagi al-adil. Ada juga dikatakan al-adilu. Ni darah saat ni tu. Darah tubik daripada adnar rahim. Itu dipanggil adil, al-adilu. Ada juga orang kata lagu tu. Nah, jadi katakan bagi al-adil dengan mu'jamah zal. Kama hakahu Ibnu Sidah. Kata yuqalu bimuhmalah ni dengan tak bertitik zal. Jadi adil, al-adilu sebagaimana menhikayatkan akan dia qaulu mana bimuhmalah saat itu oleh Ibnu Sidah. Oleh Ibnu Sidah. Wa fi sihah dan pada kitab as-sihah bimu'jamatin wara'in dengan mu'jamah dengan mu'jamah mana bertitik wara'in dan juga ra pula. Dengan ra, wara'in bukan waruk belakang. Wara'in dan huruf ra. Mana? Al-'adhir. Al-'adhiru. Ini al-'adilu. Ni al-'adhiru. Jadi pada sihahnya kitab sihah, kitab kamus sihah maknanya dia kata mu'jamah bertitik dan ra. Dengan huruf ra. Adhir fi ghairi ayyami pada selain daripada ayyamil haid ay aktsaril haidi. Hak sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Jadi dianya pada bukan sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Wa ghairi ayyami aktsarin nifas dan tidak juga pada hari-hari yang sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Sawa'un akhraja ithra haidin sama saja adakah keluar ia darah saat itu mengiringi haid ko amla ataupun tidak isri haid. Tak ada kira. Kalau maksudnya asalkan dia tu bukan pada ayyami aktsaril haid dan bukan pada ayyami aktsaril nifas, maka dia tu darah istihadah. Wal istihadatu hadatsun daimun. Istihadah ni ialah hadas yang daim. Daim seperti orang laki-laki yang kebanyakan berlaku ialah silsilbul. Itu dia panggil daimul hadas. Daimul hadas, silsilbul, silsirrih atau orang lelaki. Orang perempuan kebanyakan dia duduk berlaku istihadah. Hadas yang berterusan. Hadas yang berterusan tak beradu. Jadi oleh kerana itu tafriqnya, oleh kerana dia tu hadas yang berterusan, fala tamna'us sawma, maka dia tidak menegakkan akal puasa. Karena puasa hadas kecil, hadas kecil itu tidak menegakkan daripada sah puasa. Bukan hadas besar pun tidak juga. Puasa. Wasolata tu maknanya kalau hadas, mana daimul hadas kerana hadas dia tu daim berterusan maka tak menegakkan akan sah semaya. Maksud dia kena semaya juga. Wa ghairuhuma dan lain keduanya lain daripada tak menegakkan lain daripada keduanya puasa dan juga semaya mimma yamna'uhu al-haidu daripada barang yang menegah akal dia akan mak oleh haid. Jadi tak tertegah. Maksudnya semaya, puasa dan lain-lainnya kalau haid menegah, tapi kalau tidak haid tidak menegah. Kasairil ahdati seperti sekalian hok tinggal lagi daripada hadas-hadas. Limadza hadasun daim ini ataupun daimul hadas tu orang. Kalau daimul hadas tu mana orang yang berkekalan oleh hadasnya. Ini hadasun daimun sifat kepada hadas. Hadas yang berkekalan. Hadas yang berkekalan itu ada pada orang mana orang itu nama dia daimul hadas. Yang berkekalan oleh hadas. Jadi oleh kerana dia tu berterusan. Jadi lid darurah kerana darurah. Jadi dia tidak menegakkan sah semaya puasa. Kalau tidak tak wajib semaya. Sedaplah dia munggah malah dah. Kok tidak haid tidak nifas pun tak semaya juga. Cikgu tanya, "Wana tak pergi musalla ni?" Munggah subjek yang pertama, subjek pengetahuan agama Islam. Kita mengaji dulu. Dalam seminggu tu adalah 2 kali dia duduk di hissah dia tu, dia sekolah sesi petang.
Dulu mana ada sesi pagi, sesi petang. Kita tingkat tier 1, tingkat tier 2 ni sesi petang. Sesi petang tu habis sesi pagi, kebetulan waktu Zuhur, biasa ustaz ada dalam seminggu tu 2 kali, pakak pergi semaya Zuhur dengan ustaz lah dulu. Hok masa dia, subjek dia. Lepas tu adalah hok pelajar-pelajar perempuan ni, uzur seumur dia. Atas diri dia seorang tu uzur seumur. Uzur semata ni. Jadi ialah kadang-kadang ustaz pun payah juga kena tak nak selok ni. Tapi ada satu orang cikgu ni dia buka pondok dia lama duk mengajar dia mengaji dia mengajar di sekolah vocational ni, dia duk mengaji dengan anak dulu hari Jumaat dengan rakan-rakan dia adalah 2-3 orang ni. Dialah ceritanya ni. Jadi dia tak kira ni. Bila dalam situasi saat ni dia lagi dia buka pondok di apa nama tanah merah, pondok itu lah ni. Tapi dia tu duduk mengaji dengan dia ngaji lah lubuk tak apa mana dia walaupun dia duduk mengajar tu dia duduk mengaji dalam pondok ni. Jadi ni dia bila ada pelajar perempuan lah kata. Lagu mana dia buat dia kata, "Selok aku nak tengok." Dia kata. Oh, rik budak. "Selok aku nak tengok." Dia tak akan buat, tapi cara dia tu menyebabkan budak takut. Oh, tak beranilah orang nak pergi dah. Tu. Jadi budak-budak orang retin apa ramai ni hok malah ni. Uzur semata sedaklah dia uzur semua. Alasan dia uzur. Tu. Lepas tu bila akad nikah cokoh atas masjid. Ni berlaku ni. Saya kita tu email dia cerita. Ya dulu masjid dia tu ada bahagian satu tu bahagian tepatlah dia buat satu macam wakaf itu mana panjanglah juga luas juga. Yang berasingan daripada binaan masjid tu dia kiranya tidak niat masjid lagi lah pada masa tu. Jadi majlis pernikahan tu selepas daripada semaya zuhur. Begitu diiqamahkan solat, makmum tempat ni lalulah lemak ni. Bermolek siapa tu iqamah. Jadi dia tengok ada rombongan daripada nak akad nikah ni ada muslimat dia. Jadi dia ajak, mari kita naik semaya dia kata. Tak apa ama uzur. Jadi muslimat ni dia jenis dia lewat turun lepas semaya ke apa dia ni. Ada macam-macam dia orang muslimat ni dia bagus. Pada kita orang lelaki ni. Dia muslimat ni ditanya semua amal lega tuan-tuan. Dia buat sungguh, dia rajin. Kalau untuk kau jangan bergaduh duk turun kita ni masjid. Jangan buat cepat panah punggung. Oh dia dengar. Kita orang jatuh agak ni. Nak mengaji saja je. Jadi dia pun bila berlaku majlis akad nikah itu, hok muslimat hok duk bawah hok kata uzur saat ni cokoh atas masjid. Untuk mengikuti majlis akad nikah. Lepas tu boleh jadilah ni menggelar ni pun ada juga ustaz kata boleh duduk ni dalam masjid. Okey. Letih lah. Semua tu meletih ke ni. Tu. Jadi maknanya ni tidak menegahkan daripada ni hadas mana kasairil ahdas kerana darurah. Jadi fataghsilul mustahadatu maka membasuhlah oleh perempuan yang istihadah ni farjaha. Jadi perempuan yang ada penyakit istihadah ni dipanggil mustahadah. Maka membasuhlah oleh mustahadah akan farasnya mustahadah qabla al-wudu sebelum daripada berwudu. Awi tayammumi kalau dia tayammum sebelum daripada tayammum. In kanat jika adalah ia perempuan itu makna tatayammam fi'il mudhari. Tatayammamu dia boleh hazaf tak bila berjumpa dua tak mana pada fi'il mudhari boleh hazaf salah satu. Jadi tayammamu tapi sini dia tak hazaf. Idza kanat tatayammamu kalau dia tu bertayammum tu wa ba'da zalika ta'sibuhu selepas daripada kemudian itu selepas daripada basuh bukan selepas daripada wudu bukan selepas daripada tayammum selepas daripada basuh tu cuma dia seleh sikit selingan dia mari mana qabla lepas tu dia sebut in kanat tayammum selepas daripada basuh tu ta'sibuhu dia kena ikat wa yatawaddau ba'da asbihi dan dia berwuduklah selepas daripada mengikatnya. Ya ada juga uraian maksudnya sebelum ikat tu makna dia kena sumbak umpama kapah. Dia kalau seumpama orang perempuan lah ni dia panggil apa tu? Dia panggil kita sebut dulu modeh lah tu tak boleh sebab darah tu keluar padanya jadi hak zahir dia kena sumbak kena seumpama kapas dengan qadar yang tidak menyakiti.
Supaya juga biasa air kecil kalau dia kena sumbak farjuz zakar. Lu biasa kata kena sumbak dengan seumpama kapah, dengan kodar yang tidak menyakiti. Lepas tu kalau dia duduk tubik juga tu, tak apa dah lah. Lepas tu baru dia ikat. Lepas tu baru dia ikat. Sebab itulah makna dia tu kena mualak untuk menyedikitkan hadas. Wa yakunu dzalika waqta salati. Dan adalah demikian itu, yakni ghaslul farj. Kemudian asbuhu. Semua itu dan berwudu. Mana ikat, berwudu. Atau bertayamum. Zari kata waqta solah ialah waktu semaya, sudah masuk waktu semaya. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur tidak boleh dibuat apa-apa satu lagi. Tunggu masuk waktu zuhur. Jadi kalau bazir masuk, makna selesaikan saja sebelum masuk waktu, selesaikan segala urusan. Li'annaha taharatun taharatu daruratin. Bapa balah tu ketak sangat tu. Unde dia tu. Kerana bahawasanya makna istihadah tu maknanya demikian, kerana bahawasanya al-mazkurah min zalika maknanya taharah daripada orang mustahadah. Taharatul mustahadah tu ialah taharatu daruratin, taharah darurah terdesak ataupun tak ada arah. Maksudnya dia bukan taharah yang sebenar, yang hakikah tu tidak. Nak kata taharah yang sebenar, taharah sebenar lagu mana monggo duk kejak tubik darah tu. Jadi dia bukanlah taharah yang sebenar. Tu. Jadi kalau tubik darah juga kejak juga sikit-sikit tu tak mengapa dah. Setelah kita lakukan begitu dan tidak orang panggil taksir perbuatan kita itu, seperti kita melengok-lengok ke, tu taksir kita. Fala tasihhu qabla al-waqti. Tidak sah mana al-madhkurah tu maksudnya ialah basuh farajnya, kemudian sumbak dan kemudian berwudu atau tidak sah qabla al-waqti, sebelum masuk waktu, qabla dukhulil waqti. Kat tayammumi, bandingnya dianya ialah seperti tayammum. Bandingan dia ialah seperti tayammum. Wa ba'da ma dzukira tubadiru, dan selepas daripada barang yang tersebut dah ambil air sembahyang dah. Lepas daripada demikian itu, akhir sekali ambil air sembahyang berwudu atau tayammum. Tubadiru bis salati, maknanya bersegeralah al-mustahadah saat ni dengan semaya. Limadha, kerana apa tubadiru? Illah kepada tubadiru taqlilan lil hadasi, kerana nak menyedikit ke bagi hadas. Ini maksudnya hadas tu dia tubiklah darah tu sikit ni, dia rejak tak apa dah lah. Kalau tak maafkan nyanyolah, pas bila dah dia tak semaya ni. Tu. Falau akharat limaslahati salati, maka seandainya dia mentakhirkan akan al-madhkurah, akan semaya, mana limaslahati salah, kerana maslahah semaya. Gapo dia yang dikatakan sebagai maslahah semaya, kasatri auratin, seperti menutupi aurat, atau orang nak pakai baju, kain, seluar itu maslahah semaya lah. Wantizari jamaatin, boleh juga menunggu jamaah. Tu jadi tak apa moga kita makmum ni bukan boleh kandak kita. Kalau kita tak ambil tak apa. Tu imam tak apalah. Tu ikut orang cuma boleh lah kata ambo ni sahibud darurah. Tu. Gak dia pula ni kakak ni royak sahibud darurah. Imam tak apa. Jadi wajtihadin fi qiblatin, ijtihad cari arah kiblat. Kepada arah itu juga dimasuk dalam maslahati solat juga. Wa dhahabin ila masjidin, karena dia buat tu maknanya di rumah. Buat di masjid lah. Tak boleh masjid orang ramai, patu orang duk tunggu nak masuk tanda. Begitu ada orang duk ketuk-ketuk tegak dia, tak jadi. Kita bila ada orang panggil ni, kalau lambat dia jadi kau lambat lagi. Jangan duk kejar dia. Duk kejar dia suruh kecil, jadi tegak semua orang dia tak boleh. Jadi orang panggil terkacak. Terkacak. Duk tubik molek-molek. Duk kata gunggu. Cepatlah cepat. Terkacak. Tak tubik dah lepas tu.
Jadi tak puaslah dia ni. Kena orang panggil ni. Jadi ni wa dhahabin ila masjidin. Maksudnya kalau ada orang kata ada bapa dia mau buat rumah. Buat di masjid lah ni. Tu. Jadi masjid itu dia ada masalah-masalah dia. Ni. Dah kalau buat masjid dia mau pakai bergelar pula ni. Dia mau tahu kata ni duk pakai bergelar. Dia orang tu balas tu perangai manusia tu. Duk pakai buat nganying lah ni. Lekat gelar dia. Wa tahsili sutratin menghasilkan sutrah. Sutrah tu maksudnya sutrah bagi orang sani ni sani satril aurah ini sutrah. Sutrah tu ialah tempat orang panggil untuk tanda bagi tempat kita semaya. Lam yadurra tidak mudarat maksudnya maknanya boleh pakai air semaya tu dan tayamum tu. Dalam keadaan darurah tu maknanya tidak mudarat al-mazkur la'annaha la tu'addu bidzalika muqassiratun. Kerana bahasanya al-mazkurah perbuatan saat ni yakni at-takhir maknanya al-mazkurah makna takhir li maslahati solah ka bla 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 sebab saat itu la tu'addu tidak dibilai bidzalika demikian itu. Maknanya at-takhir li maslahati solat saat itu muqassiratun tidak dibilai dengan namanya akal muqassirah. Orang panggil taksir, kita buat taksir tidak. Kerana orang panggil masalah semaya maka jadi tertakhir semaya itu tidak dinamakan orang tu muqassirah dak. Lepas tu pula wa idza akharat li ghairi maslahati solah. Dia apabila dia takhirkan semaya itu bukan kerana ataupun kerana lain daripada masalah semaya darra mudarat maksudnya tak jadi mudarat mana tafriq dia tafriq pada kata darra faya batulu wudu'uha batalah oleh air semayanya. Kalau batal bermakna kena iadah kena ambil semaya semula dah. Kena sumbak semula, kena ikat semula. Tadi kena basuh. Dia tubik darah. Tubik darah tu kena basuh pula faraj. Kemudian kena sumbak sumbang kapal. Kemudian ikat. Kemudian ambil air semaya semula. Kena buat lagu tu pula. Itu wajibu kerana itu dinamakan sebagai taqsir cuai. Wajibu i'adatuhu wajiblah oleh i'adahnya al-wudu. Wa i'adatul ihtiyati dan i'adah segala ihtiyat. Apa dia ihtiyat? Sumbak, ikat, semua tu dia panggil ihtiyat. Ambil cuma li takarruril hadasi kerana berulang-ulang hadas wa najasi dan juga najis. Hadas tu keluar sesuatu daripada faraj. Itu jadi berhadas. Kemudian darah tu pula adalah najis. Jadi berulang-ulang. Duk tubik. Jadi maknanya jadi wa ma'astighnaiha aneh ihtimali zalika serta terkayanya mana mustahadah saat ini daripada ihtimal demikian itu bi qudratiha 'alal mubadarah di atas demikian itu taksir dengan maknanya dengan kudratnya kemampuannya al mustahadah 'alal mubadarah di atas bersegera. Ihtimal maknanya boleh dia buat dengan segera. Tu wa yajibul wudu'u li kulli fardin bagi musahadah supaya dengan mutayammimu orang yang bertayamum juga wajib berapa pula jadi wajib yang adanya wajibul wudu'u li kulli fardin wajiblah oleh berwudu yakni oleh mustahadah saat itu li kulli fardin kerana ataupun bagi tiap-tiap fardu. Jadi maknanya nak semaya fardu asar balas tu juga buat. Jadi susahlah dia begini kita orang beriman ini. Dia kadang-kadang orang terlepas pandai. Dia biasanya yang orang lihat itu fadilat dari sudut fadilat al-muta'alliqatu bi mahalil ibadah, bi zamanil ibadah, tempat ibadah masjid. Orang panggil masuk ibadah awal waktu dan juga nafsi ibadah. Ada satu lagi fadilah ibadah nama dia ialah fadilah al-muta'alliqah al-fadilatu al-muta'alliqatu bi qadril masyaqqah.
Fadilah yang berkait dengan qadar kesusahan untuk melaksanakan ibadah itu. Sebab itulah orang beriman dia tak sedih hati, dia tak feras, dia tak kecewa dengan segala kesusahan yang terpaksa dihadapi. Bahkan itu akan menjadikan dia lebih bermotivasi. Itu orang beriman. Sebab kita wa amal ni iktimak kepada apa? Kita wa amal ni iktimak kepada gab dia, bersandar kepada apa? Bersandar kepada janji-janji Allah Taala. Sebab tu kita tak patah hati, kita tidak jadi kecewa, kita tak jadi lemah semangat. Memanglah kawin tak semaya pun kayu-kayu, tak sakit sihat, ada yang tu sakit, miskin. Weh lah kawin semaya ni kawin tidak nak sekarang. Adakah kita rasa frust, rasa kecewa? Kerana kita orang panggil muti', orang yang muti', orang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tak dapat hazzud dunia, bahagia dunia sebagaimana orang tak, orang yang taksir pada melakukan ibadat. Adakah kita rasa pelik lah? Apa pula? Oh lah, kita orang semaya duk sakit pinggir, sakit lutut. Oh tak semaya biar sihat. Sihat pula segar-megar pula Dak apa yang peliknya? Oh lah, patutnya kita lah mana Allah Taala beri sihat. Mungkin kita orang taat kepada perintah dia. Dia tidak balas. Tuhan wi kita segala kesakit dan segala Tuhan nak wi, dia bukan pahala kita duduk semaya tu saja, rakaat baca dan perbuatan semaya, tapi dengan sebab kesusahan yang kita tanggung. Nak semaya sakit pinggir orang sakit peringkat sakit lutut jugalah. Tak royak kat orang orang yang tabah dia tak royak kat orang dia duduk dia sebagai dia orang tak tahu. Itu lebih baik mengadu kepada manusia bukan nak simpati dia duk tak ada orang simpati tapi kalau jumpa doktor kena royaklah doktor tanya mungkin dia nak berubat kita jadi orang yang tabah dia panggil husnul khulqi itu orang yang kuat hati dia. Tidak sewenang-wenangnya menceritakan masalah dia, kesusahan dia, melainkan kepada orang-orang yang boleh tolong kita. Ni sibuk orang, semua orang dia royak berlaku. Benda-benda yang tersembunyi penyakit dia royak. Orang bukan kesian, orang akan jadi meluak kadang-kadang kita ni kalau manja sangat Orang akan respect, hormat kepada orang yang sangat tabah. Tabah Allah dia tu susah ni, tak royak Jadi makna dia tu maknanya, tapi akhirnya orang tahu juga jadi orang lagi tu kita pun nak tolong tu jadi semangat dia bersungguh nak tolong dia. Sebab dia tidak mudah-mudah minta tolong dengan orang. Kalau kita ni berakhir minta tolong orang, cepat sangat minta tolong orang. Tu jadi orang pun jadi bila kita ni susah betul-betul, orang tak berapa tidak berapa nak tolong kita. Lepas tu kita minta tolong orang tu benda-benda yang kita dah tak mampu buat seorang diri kita, kena minta tolong lah. Benda-benda tu kena minta tolong tu. Jadi cerita orang panggil qadrul masyaqqah, qadar kesusahan. Jadi kalau kita kata gini kan Allah nyanyo ke dia, tak ada nyanyo sebenarnya. Dan kalau bagi orang yang menghadapi situasi yang sebegini dia jangan lemah semangat, jangan dia murung. Ini sebab-sebab jadi kemurungan dia duk mikir, bapalah nasib dia jadi begini, susahnya dia nak semaya. Nak semaya kena basuh dulu. Lepas pun tunggu waktu semaya dulu. Lepas kita ni kerja kita ni banyak ramai sekarang Jadi kira-kiranya makna susah lah. Susah daripada segenap tapis, segenap penjuru. Orang beriman dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Itu asasnya. Ini asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tanya, bapalah nasib aku jangan. Itu tak comel, itu tak comel. Bapa yang aku ni lagu ni, orang lain. Dia remaja-remaja kalau dia sakit yang berterusan tu. Begitu dia main fikir lagi tu. Sebab remaja lain boleh main bola sepak, boleh begitu, boleh begini, dia tak boleh. Sebab ialah kerana dia tak sampai lagi, dia tak dapat ilmu. Bila tak sampai ilmu dia. Tapi kalau dia faham tuntutan agama, dia tak kira kita ni sihat kau sakit kau. Itu yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Asr, mana innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus. Allah Taala istisna orang beriman. Orang beriman dia tidak akan rugi. Okey, ada hadis Nabi memberi kredit kepada orang beriman, ajabal li amril mu'minin. Sungguh mengagumkan pekerjaan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Karena seluruh pekerjaan dia semua baik berlaku. Tidak ada yang sebegini melainkan illa lil mu'mini bagi orang beriman. In asabahu khairan syakara. Kalau mengenakan dia oleh kebaikan setengah sanadnya mana setengah riwayatnya mana sarra. Jika mengenakan dia sarra kesonokan mana khair syakara dia bersyukur fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya.
Wa in asabahu syarrun, kalau mengena akan dia akan kejahatan, lawan kepada kebaikan manusia hak tu berbada, rezekinya luah, orang suka nak bersaing dengan kita, dia macam-macam lagi. Lawan kepada dia syarrun itu makna sakit, kesusahan, kesempitan rezeki dan lain-lainnya. Sabaro, dia sabar, fakana khairan lah. Apa yang mana dia duduk jadi rugi? Tak rugi semata. Kita rugi ni kerana kita kurang beriman. Kurang beriman tu bila kita susah, kita merungu, kita mengeluh. Kita rasa malangnya nasib kita. Tu. Duk main buah sedap orang. Sedap demo lah, moga duduk dekat masjid. Boleh lagi berulih-alik ke masjid. Kita tak nampak sedap diri kita. Kita nampak sedap orang. Dia tak boleh main ayat sedap demo. Sedap demo lah. Sehingga kadang-kadang kita tak berasa. Ada satu orang tu makna dia tak berasa. Dia kata begitu sebenarnya melukakan hati saya dia. Saya dia ajak mari semajik mu. Ajak mari orang panggil. Ada guru mengajar mana. Ajak mari belajar di masjid. Lepas tu saya dia saat ni kata. Kalau saya mengajar saya. Sedap demo lah. Muka demo tak ada anak. Tak sawah agak dia. Kawan tu menikah sampai 10 tahun dah tak ada anak lagi. Dia kata sedap demo tak ada anak. Maksud dia kata sedap anak tu maksudnya. Orang ada anak ni anak sekolah. Sibuk cari anak sekolah. Anak baby sibuk cari anak baby. Anak besar sekolah menengah sibuk dengan cari anak besar. Macam-macam kesibukan. Jadi kawan ni tak boleh pergi semaya Jumaat kerana anak-anak ni kawan ramai anak sekolah. Tak lagi mendengar ni kerana demo tak apalah sedap lah mungkin demo tak ada anak. Dia kata sedap tak ada anak. Yang kawan ni dia teriak setiap hari. Bila saya ajak makan orang panggil makna ngekoh tahning. Mari berasa dalam Allah. Tengok orang lain dia bawa anak belaka harian. Terasa dalam hati dia. Supaya anak yatim lah. Anak yatim tak ada bapak. Dia pun lebih kurang. Dia kena kelipah. Dua orang suami isteri ni. Kelipah dua tunya. Dia walaupun masih muda sekalipun dia. Bila dah ada kekurangan bentar ada anak. Dia jadi. Kok tina menanggung. Apalah kita tak ada anak. Jadi tidak kata dah tak ada anak. Tak sibuk sedap lah. Orang panggil berhanum setiap hari. Berhanimu setiap hari di rumah. Duk, kalau ada anak Allah serabut lah anak ramah. Nak duduk bersunyi-sunyi dengan bini pun tak boleh. Begitu. Dia tak jadi lah. Moga tak ada anak. Dia tak ada dah. Sebab anak tu qurratu ain. Allahumma ja'alu qurrata aini li abawayh. Itu doa cukup. Allah, ya Allah, jadikanlah baby ini, anak ini qurrata ain. Quran ada penyejuk mata hati, makna penghibur hati bagi kedua ibu bapaknya. Pak orang tak ada anak lagu mana? Pak kawan tu kata, sedap dia mau tak ada anak. Lagu mana? Padahal sebenarnya dia nak mewajarkan tindakan dia tak segi masjid, tak segi berdengar, belajar tu. Dia kata, sedap dia mau, namun dia mau tak ada anak. Tak apalah. Tengok. Sedap orang tak ada anak lagu mana? Sedap kita ada anak lah. Tak nampak keberuntungan, kebertuahan, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sedap dia mau, moga dia mau duduk dekat dengan masjid. Padahalnya dalam hadis ada satu versinya seorang sahabat, satunya ramai-ramai sahabat yang duduk jauh daripada masjid, tengok kepada sahabat lain duduk dekat masjid, rumahnya beroleh-alik ke masjid itu jadi satu benda yang mudah. Lalu mereka pun rasa, kalau kita kata gak iri hatilah juga, maknanya pergi jumpa dengan Nabi, melaporkan kepada Nabi. Maksudnya ialah nak minta izin lah dengan Nabi-nya. Nak minta izin tu kokak doa ya Rasulullah, boleh ke kita nak boleh ke nak raya. Malu segeh. Mu nak Gabriel ni kita hari ni semua ni kita ni duduk jauh daripada masjid. Aku tahu dah. Lepas tu kita maknanya ada lagi tu ruang makna sekitar masjid tu kalau nak buat rumah. Pak orang zaman Rasulullah dia buat rumah ni tidak besar seperti kita buat pondok-pondok zaman gitu. Pondok lah ni besar juga so pondok-pondok lah, di pondok-pondok Jadi lepas tu boleh ke tak? Boleh ke boleh? Buat kita ni nak buat rumah di sekitar sini supaya kami yang mudahlah beroleh-alik ke masjid semaya dengan Tuhan. Tak payah. Tak payah. Sahabat jadi terkejut kerana Nabi ni ialah seorang dia panggil perintis kepada segala kebaikan. Apa saja kebaikan kalau orang lain nak buat Nabi sokong. Okey, Nabi ni memulakan setiap kebaikan. Kalau misalnya kita kata, kalau di sekolah lah cikgu kita biasa dulu zaman sekolah. Cikgu ni, tu, awak tak nampak kaki awak tu Gabriel tu. Dia suruh pelajar ambil lah. Letak dalam sini. Kalau Nabi tidak lah tu. Nabi dia ambil siapa, letak dalam letak siapa. Kalau dia nak kalau semula pula tengok siapa tu, letak dalam letak siapa. Dia tunjuk contoh dulu. Sebab dia adalah perintis kepada segala kebaikan.
Alih-alih sahabat minta nak duduk dekat masjid, nyata buri. Jadi telopong sahabat kata, apa pula ni? Kita molek-molek nak mari duduk dekat dengan masjid. Tidak mau duduk dekat masjid, tidak molek. Molek lah. Nabi kata, mana setiap langkah yang kamu melangkah, setiap jatuh yang kamu berjatuh, nak gimana? Nak pergi ke masjid, nak pergi menuntut ilmu, nak pergi semaya jemaah. Maka kamu akan dapat satu hasanah, satu lakoh. Dengan sebab satu lakoh, mu akan dapat satu hasanah, satu pahala dan kifaratkan satu sayyi'ah. Ada riwayat kata 10 hasanah, satu lakoh. Oh, kalau waktu enggak. 2 dapat. Dapat pahala dan dikifaratkan dosa. Ini dosa kecil. Jadi kalau kita kata mudah-mudahan ni elang perjalanan ni lah. Pas apa dia ada 10 lakoh mari masjid. Paling dekat pun tentu dah. Lebih daripada 10 lakoh. Semakin jauh duduk daripada masjid, semakin banyak langkah. Tidak itu bermakna bertambah-tambah pahala yang dikutip dengan sebab pergi sembahyang Jumaat. Lagi tu kau? Oh lagi tu. Oh kita lah bertuahnya. Oh lepas pada tu dia pergi menyoh pula dengan sahabat duduk dengan. Sedap kahwin lah. Baru sedap kahwin. Saat ni sedap demo ni. Sedap kahwin. Kahwin duduk jauh daripada masjid. Sedap demo lagu mana pun. Nabi kata ni. Setiap lagu. Oh sahabat ni. Oh lagu tu. Lepas tu kalau orang duduk dekat tu Nabi perambak pergi duduk jauh. Supaya langkah-langkah mereka tu jadi banyak. Orang duduk dekat masjid tu memang molek dah. Elok dah. Cuma kita ni kita nampak elok orang lain betul. Kita buat perangai. Sebab itulah yang membawa kepada kita tidak menghargai nikmat Allah Taala. Kita tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main orang panggil bos, sedap kahwin kita kata lagu tu. Sedap kahwin duduk jauh daripada masjid. Kita banyaklah bahagia mujur tu dia setiap kahwin tu dia ada sisi yang baik, ada sisi yang tak baik. Kita lihat, kita ambil benda molek. Jadi orang buta, orang cacat anggota, sudah itulah persiapan dia untuk melakukan ibadat tu jauh lebih susah berbanding dengan kita orang sihat ni. Tu. Jadi maksudnya kita sebut begini maksudnya saat ni. Jadi boleh jadilah orang kata Allah nyanyi nak ke dia. Nak orang panggil nak buat tiap-tiap waktu nak masuk Allah nyanyi. Tidak adakah di sana suatu ruang untuk orang panggil agak lebih memberi luarlah keluangan pada mereka? Tidak. Itulah. Tapi tetap saja agama itu dia ada orang panggil dia ada rukhsahnya. Adalah benda-benda tu dekat ada keadaannya. Jadi kalau untuk inilah keadaannya. Susah tak apa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Imam Ghazali, dia menukilkan satu syair, satu bait dari kitab Minhajul Abidin. Idza ishtaddat 'alaika al-balaya fa fakkarta ma fi 'alam nashrah. Apabila bersangat tambah musibah yang menimpa di atas dirimu, maka fikirkanlah apa yang ada di dalam alam nashrah. Gabriel yang ada dalam alam nashrah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa maksud? Sesungguhnya serta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya serta dengan kesusahan yang sama ada kesenangan yang lain pula. Apa pula kata lagi tu? Kerana isim dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu nahwu kata isim nakirah apabila diulangkan, mana isim apabila diulangkan kali kedua dengan makrifah, maka yang kedua itu fathani ainul awal, ialah diri yang pertama. Mana kesusahan yang kedua itu ialah kesusahan yang pertama tadi dah. Tetapi apabila dia itu dalam bentuk nakirah, isim nakirah apabila diulangi maka fathani ghairul awal. Yang kedua itu lain daripada yang pertama. Maksudnya sekali susah dapat 2 kali senang. 2 kali senang itu ialah paling minimum. Bukan semestinya 2. Demo ni buat keputusan tu dia mikir 2 kali. Kau tak usah mikir 2 kali. Lepas tu nak mikir 3 kali. Pengen penapa tahu ni. Kata 2 kali tu maksudnya nak fikir banyak kau molek lagi lah. Jadi maksudnya 2 tu bukan maksud 2. Lainlah fankihu ma tabalakum, hak tu itulah. Dia kata itu maksudnya dia wayak 2 3 4 tu maksudnya kalau nak banyak lagi boleh. Bukan tu. Jadi maksudnya fikir 2 kali makna fikir acak kali, banyak kali. Begitulah juga ni sini maknanya sekali susah paling sedikit, paling debek, paling kodi. Paling kau boleh lagi. Bahasa standard paling kau boleh panggil. Ustaz Fazan.
Paling debek, paling ni ayat kita sama paling debek, paling kodi, paling common. Pilih ni. Paling common pun maksudnya 2 kali. Satu kesusahan kita akan dapat 2 kesenangan. Wajib kita kena yakin sebab itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iktimak kepada janji Allah Taala. Kita bersandar kepada janji Allah Taala. Sebab itu kita jadi kuat. Kita tidak bersandar kepada kenangan. Ada orang dia bersandar kepada kenangan. Sedekah al-ibratu bil khawatim. Tepat nak kiranya ialah ending kita. Nah, lagu mana? Tahu ada orang yang bersandar kepada kenangan. Dulu masa kecil-kecil dia berjuruh pergi balas soh masjid. Nah. Lepas tu sekat remaja berjumpa saya, lobby dia jadi lobby juga. Nah. Bila gitu selepas pada tu adalah orang lain pula. Orang dulunya tak berjuruh. Lah ni jadi berjuruh. Jadi orang baru berjuruh ni di masjid dia ajaklah. Marilah kita semayang masjid. Marilah kita pergi nak. Mung ni baru ya berjuruh ni. Aku ni dulu berjuruh lebih pada mung lagi. Itu dia panggil bersandar kepada kenangan. Sedangkan amalan dia sekarang tu amalan lobby. Amalan tidak soleh. Tak boleh kita bersandar kepada kenangan. Al-ibratu bil khawatim. Hak tu yang kita kena bimbang. Kita usahakan sekuat mungkin dalam masa sama, mana kita kena taruh rasa bimbang. Jangan dia kerana Imam Ghazali kata kesimpulan kita untuk mendapat orang panggil kejayaan di sisi Allah Taala nombor satu sekali al-ilmu. Itu yang ditutupi oleh Imam Ghazali akan kitab dia. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat kena takut. Walaupun sudah ikhlas sekalipun kena takut sebab Bal'am ibnul Ba'ura muka surat Minhajul Abidin 134 ayat wa tulu alaihin naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Lenggok atas tengok Arsyur Rahman Bal'am. Minta apa saja mustajab tapi boleh terbalik kuwe. Jadi pas tahu kita nak sedap hati, nak sedap duduk tak boleh. Dalam hadis 40 tu pun kan ada hadis ahli syurga mula-mula sedekah lagi nak masuk syurga, yakni dekat nak mati, balik jadi ahli neraka. Itu sepatutnya yang kita takut. Jadi wa yajibu al-wudu li kulli fardin walau manzuran. Sekalipun semaya itu semaya nazar yang dinazarkan kerana semaya yang dinazar itu ialah hukumnya adalah fardu juga. Kata yamumi kerana sepertilah tayamum li baqa'il hadasi kerana berkekalan ahli hadas. Wa kadza yajibu li kulli fardin. Begitu juga wajib bagi tiap-tiap fardu itu tajdidul isabati, memperbaharukan isabah, ikat sombah ikat wa ma yata'allaqu biha, debare yang bertakluk dengannya dengan semayang dengan mana isabah saat itu min ghaslin daripada basuh, qiyasan ala tajdidil wudu, kerana qiyas di atas memperbaharukan wudu. Jadi maknanya memperbaharukan wudu dan maka hak lain-lain hak belum pada tu pun jadi wajib juga. Walawin qata'a damuha qabla salah. Kalau terputus darahnya mustahadah ni sebelum daripada semaya, berhenti darah istihadah tu. Walam ta'tadin qita'ahu, tidak mengiralah orang dia akan terputusnya wa auduhu, tidak beradaklah oleh terputusnya wa audahu dan kembalinya awih tadat zalika ataupun beradak begitu wa wasi'al zamanul inqita, dia panjang masa terputus darah ni bihasabil adatil wudu, bihasabil adati dengan sekira-kira adat. Jadi al wudu'a was salata, jadi walam tan maknanya wajabal wudu, al wudu. Jadi wa wasi'al zamanul akan wudu dan akan semaya, maf'ul kepada wasi'al. Dia luaslah oleh masa inqita' saat itu, masa terputus darah istihadah saat itu bihasabil adatinya dengan sekira-kira adat tu dia panggil meluasi akan wudu dan akan semaya. Maknanya kalau dia berwudu, kalau dia semaya, masa zaman kita tu makna sempat. Wajabal wudu, nescaya wajiblah oleh berwudu, wa izalatu ma 'alal farji min ad-dam. Dam tu terputus dah. Wajib dia berwudu dan menghilangkan apa saja yang ada di atas faras itu daripada darah. Qala aqallul haidi wa aktsaruhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.